Kerajaan perkasa amalan tadbir urus baik jadikan Malaysia bebas rasuah. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama saya Izwan Saman dalam Berita Tengah Malam. Kerajaan akan terus memperkasa usaha meningkatkan lagi keyakinan pelabur luar menerusi amalan tadbir urus yang baik dan menjadikan negara bebas rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini memandangkan kerajaan telah mendapat senarai pelabur dari Eropah, Amerika Syarikat, China, India serta beberapa negara sekitar Asia yang akan datang dan melihat sendiri perkembangan negara khususnya dari aspek ekonomi. Selain berstabilan politik dan tadbir urus dan tata kelola yang lebih tersusun baik, ialah dengan usaha mempercepat proses kelulusan dengan menjamin kepada mereka bahawa Malaysia ini tempat bukan untuk orang pemimpin-pemimpin menggondol kekayaan, bukan mencari helah menerima komisen. Wadinil haq. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada program Munajat Ambang Tahun Baru 2023. Dalam amanat sama, beliau juga tidak mahu kepincangan politik terus berlarutan dan melihat kedudukan serta jawatan sebagai satu kesempatan untuk memunggah kekayaan. Agensi kerajaan perlu diingatkan supaya mengamalkan budaya kesederhanaan dan mengelakkan pembaziran. Datuk Seri Anwar mahu ada peningkatan kefahaman agama dalam kalangan umat Islam dan bukan Islam bagi mengelakkan bibit-bibit Islamofobia. Meskipun sambutan ambang tahun baru diterjemah menerusi munajat di masjid, Datuk Seri Anwar menegaskan mesejnya tidak hanya semata ditujukan kepada umat Islam sahaja. Tanggungjawab negara Islam itu menawan, menjamin keadilan bagi orang Islam dan bukan Islam. Dan inilah harus menjadi mesej kita yang jelas. Apalagi bila masyarakat bukan Islam di negara kita ini adalah warga negara yang harus dipelihara, dipertahankan hak mereka sama ada dalam ibadat atau bahasa dan budaya mereka. Dan ini jaminan yang harus diberikan tanpa merasa sedikit lemas, tidak akan menghakis peranan Islam sebagai tunggak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof turut menzahirkan ucapan tahun baru. Menerusi laman media sosial, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berharap agar seluruh rakyat Malaysia sama-sama memperkasa komitmen dan terus memacu kecemerlangan untuk tahun 2023. Saya berharap kita semua akan sederap bersama-sama memperkasakan komitmen dan terus memacu kecemerlangan untuk tahun 2023. Pastinya segala kejayaan akan kita raikan bersama. Kita sama-sama tangani dan harungi cabaran yang mendatang demi negara yang kita cintai. Saya komited untuk memikul pertanggungjawaban yang diamanahkan, insya-Allah. Harapan saya, kita terus berganding bahu agar Malaysia terus maju di bawah kerajaan perpaduan Malaysia ini, insya-Allah. Selamat Tahun Baru 2023.
Manakala menerusi satu hantaran di Facebook, Datuk Seri Fadilah pula berharap seluruh rakyat sama-sama merangka dan menyusun atur kehidupan yang terkesan dalam pasca COVID-19 dan berpadu tenaga menangani cabaran kelembapan ekonomi dunia. Beliau juga menyeru rakyat kekal menghidupkan roh perpaduan dan meraihkan perbezaan demi membina negara yang stabil, aman, makmur dan harmoni. Semua pihak perlu mengetepikan perbezaan dan mengukuhkan titik persamaan sebagai satu pasukan yang membawa aspirasi kemakmuran negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, sinergi kerjasama erat di antara semua pihak, baik dari kerajaan, swasta dan rakyat adalah ramuan utama bagi memastikan semua bergerak dalam satu irama yang sama. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata hadirnya tahun 2023 adalah dengan pelbagai harapan dan impian untuk negara terus maju sejahtera. Anggota Perkhidmatan Awam diminta bersiap siaga, berdedikasi dan memberikan komitmen penuh dalam memastikan islah atau pembaharuan digarap Perdana Menteri dapat dilaksanakan. Ia demi kestabilan dan kesejahteraan negara. Perjalanan tahun 2022 yang bakal ke penghujungnya menyaksikan pelbagai cantingan episod suka duka, pengalaman dan pengajaran yang perlu dimanfaatkan untuk terus memperbaiki mutu penyampaian perkhidmatan kepada semua pemegang taruh. Di Melaka, ambang Tahun Baru 2023 diraikan secara sederhana dengan majlis bacaan Yasin dan munajat kesyukuran. Majlis Anjuran Kerajaan Negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM dan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM itu dihadiri hampir 1,000 jemaah. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Zaidi Atan. Berlangsung di Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai, Merlimau. Majlis dimulakan dengan solat maghrib yang diimamkan Imam Satu Masjid berkenaan, Ustaz Muhammad Husni Ali Hassan. Majlis diteruskan dengan bacaan Yasin diketuai Mufti Negeri Datuk Abdul Halim Tawil dan bacaan zikir munajat yang diketuai Ustaz Haji Zulkarnain Hamzah. Majlis diakhiri dengan solat Isyak berjemaah. Kadar tol di Lebuh Raya Sungai Besi, Bes Raya dan Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas diturunkan bermula pukul 12.01 tengah malam tadi. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata penurunan kadar tol itu dibuat selepas perbincangan dan persetujuan syarikat konsesi dua lebuh raya berkenaan iaitu IJM Corporation Berhad selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 21 Disember lepas. Menerusi kenyataan, beliau memaklumkan langkah berkenaan juga merupakan sebahagian penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi dua lebuh raya terlibat. Melalui penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua lebuh raya berkenaan, kerajaan dapat menjimatkan peruntukan bayaran pampasan yang dianggarkan RM1.978 bilion sepanjang tempoh konsesi dan peruntukan itu boleh disalurkan kepada keperluan asas lain. Langkah ini juga tanda keprihatinan kerajaan dalam membantu rakyat yang berdepan dengan masalah kenaikan kos sara hidup ketika ini. Selain itu, pihaknya sedang mengambil langkah berterusan untuk mengurangkan beban pengguna lebuh raya tanpa mengabaikan sebarang obligasi yang dipersetujui dengan memastikan kepentingan semua pihak, terutamanya pengguna lebuh raya, sentiasa dilindungi. Berikut jadual penuh kadar tol baru bagi semua kelas kenderaan untuk Bes Raya dan Lekas. Bantuan khas padi beras Nasional Berhad Bernas berjumlah 10 juta ringgit bagi tahun 2022 akan mula disalurkan secara berperingkat kepada pesawah.
Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata bantuan akan diberikan kepada 3 negeri di Pantai Timur terlebih dahulu. 20,598 pesawah di Kelantan, Terengganu dan Pahang akan menerima manfaat RM250 setiap pesawah yang akan disalurkan secara berperingkat selewat-lewatnya hingga 16 Januari ini. Senarai nama dan nombor akaun pesawah di ketiga-tiga negeri berkenaan akan dimuktamad bagi memastikan proses penyaluran berjalan lancar. Pesawah di negeri lain akan menerima bantuan apabila baki bantuan khas Bernas berjumlah RM50 juta disalurkan. Awal bulan ini, Bernas bersetuju untuk memenuhi permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya disediakan peruntukan RM60 juta bagi membantu pesawah di seluruh negara. Seorang rakyat Malaysia antara yang maut dalam kebakaran di hotel kasino di Poi Phet, Kemboja Rabu lalu. Wanita berusia 73 tahun itu dan suaminya warga Thailand maut dalam kebakaran yang berlaku di hotel kasino Grand Diamond City di wilayah Bantemanche. Wanita itu yang namanya dirahsiakan dan suaminya berusia 70 tahun pergi ke Poi Phet untuk menghadiri majlis perkahwinan rakan anak perempuannya. Saudara kepada si mati berkata, ahli keluarga cuba menghubungi kedua-dua mereka selepas mengetahui tentang kebakaran itu tetapi gagal. Mereka kemudiannya dijumpai terkunci di dalam bilik hotel dan meninggal akibat terhidu asap. Ramesh mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Malaysia di Phnom Penh dan Bangkok atas bantuan menghantar pulang jenazah. Wanita itu dikebumikan di tanah perkuburan Thai Islam di Bangkok pada petang Sabtu. Pengebumian dihadiri ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat andai. Pembukaan semula sempadan China mampu mengurangkan impak cabaran ekonomi global termasuk kepada Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Dasar dan Hal Ehwal Ekonomi Yayasan Malaysia PEACE, Dr. Zokri Idris berkata, negara boleh mengambil peluang tersebut dengan memaksimalkan China sebagai rakan dagang utama negara. Namun begitu, kita bergantung bagaimana pulihnya negara China ini dengan kadar yang secepat mungkin agar GVC ataupun Global Value Chain itu dapat dipulihkan secepat mungkin kerana China merupakan rakan dagangan terbesar negara kita. Jadi saya merasakan bahawa kemesyatan ekonomi itu dapat orang kata ada cushion impact, dapat dikurangkan impact kepada negara kita bergantung kepada bagaimana China akan terus memulihkan hubungan dagangan dengan negara kita. Jelasnya, Malaysia tidak dapat lari dari kesan kemelesetan ekonomi dunia walaupun impaknya tidak ketara. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program BIS Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Pembangunan ekonomi dan kestabilan negara antara harapan besar rakyat untuk tahun 2023. Mereka optimis kedatangan tahun baru membuka lembaran lebih baik buat negara. Bagi tahun 2023, harapan saya sebagai rakyat Malaysia sangat besarlah. Diharap negara kita lebih terkenal dan lebih maju di arena dunia. Dengan pemimpin yang baru, diharap kita membawa satu sinar yang sangat positif. Harapan saya untuk melihat pimpinan baharu ini adalah ruang di mana setiap rakyat diberi space dan juga aspirasi untuk berkongsi pendapat bersama. Maksudnya it's a two-way communication. Kita juga boleh menyuarakan apa yang kita minta, pada masa yang sama dia juga boleh bersama-sama. So it's like a merge between two things. Dari segi untuk rakyat pula, diharap pihak kerajaan yang ada sekarang ni dapat membantulah sebab selepas endemik ni banyak rakyat telah terkesan supaya ekonomi tu dirancang dengan baik balik, pelabur boleh ditarik balik semula supaya ekonomi kita makmur seperti sedia kala. Harapan untuk tahun 2023, semoga Malaysia terus dalam keadaan makmur, aman dan sejahtera dalam menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan lah. Lebih-lebih lagi kepada tahun-tahun yang lepas. Dan sebagai anak muda, saya berharap anak muda pada tahun hadapan lebih lagi
banyakkan semangat perjuangkan Malaysia, mempertahankan Malaysia. So, saya harap tahun 2023 ni akan satu perubahan yang baru dari segi ekonomi dan perancangan-perancangan lain lah. Yang penting pendidikan untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Memasuki pasca peralihan endemik tahun 2023, saya Dr. Zaliha binti Mustafa serta warga Kementerian Kesihatan terus berazam meningkatkan sektor kesihatan awam sebagai keperluan asas rakyat dan berusaha terus memerangi COVID-19. Tentunya penjagaan sistem kesihatan awam suatu yang mencabar untuk kita tangani bersama dan saya berharap kerjasama rakyat untuk kita bersatu padu menjaga kesihatan diri dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama menjaga keharmonian dan perpaduan. Bertemu kembali. Maybank mengesahkan dakwaan kebocoran data pelanggan yang dikatakan oleh pihak ketiga sebagai tidak benar. Bank itu memberi jaminan kepada pelanggannya bahawa data mereka kekal selamat dan tiada data pelanggan yang terjejas. Menerusi satu kenyataan, Maybank turut menjelaskan siasatan telah dijalankan selain jaminan keutamaan kepada keselamatan cyber dan langkah perlindungan data pelanggan. Terdahulu tular di Facebook mengenai sebuah laman web yang menyenaraikan butiran 3.5 juta pelanggan Astro, 1.8 juta pelanggan Maybank dan 7.2 juta pengundi pada 25 Disember. Maklumat bocor termasuk ID log masuk, nama penuh, tarikh lahir, alamat dan nombor kad pengenalan. Sebarang aktiviti rekreasi termasuk mandi-manda dan perkemahan di kawasan hutan dan Taman Eco Rimba di Selangor dilarang. Arahan berkuat kuasa sehingga dimaklumkan. Menurut Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, Datuk Ahmad Fazil Abdul Majid, larangan adalah susulan arahan penutupan semua tempat perkelahan dan perkemahan di Selangor dikeluarkan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 17 Disember lalu. Notis arahan penutupan operasi di semua kawasan hutan rekreasi turut berkuat kuasa sejak Oktober lalu. Tindakan dilaksana ekoran cuaca tidak menentu dan musim tengkujuh. Mereka yang melanggar arahan boleh didenda sehingga RM30,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya. Seorang wanita Thailand dan seorang kanak-kanak perempuan Indonesia cedera selepas bas ekspres dinaiki mereka terbabas di Lebuh Raya Plus berhampiran Rawang pada Sabtu. Nahas berlaku kira-kira 500 meter dari Plaza Tol Rawang. Pengarah Bomba Selangor Datuk Noraz memaklumkan panggilan kecemasan diterima pukul 1.46 pagi. Sebaik tiba, mereka mendapati bas yang dinaiki 30 penumpang itu terbabas dan terbalik di tepi Lebuh Raya. Seorang wanita berusia 65 tahun cedera di kepala, manakala mangsa kanak-kanak cedera di bahagian kaki. Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Zainal Muhammad mengesahkan kejadian. Kes dirujuk mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kesemua pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan penduduk terjejas banjir di Terengganu ditutup sepenuhnya. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Besut, Kapten PA Ramlan Ros Wahid berkata, PPS terakhir yang ditutup ialah Masjid Kampung La yang melibatkan 22 mangsa daripada 5 keluarga. Kesemua mangsa yang ditempatkan di PPS berkenaan pada 18 Disember lepas telah meninggalkan PPS kira-kira pukul 11 pagi. Beliau juga difahamkan bahawa sebahagian mangsa menumpang di rumah saudara mara kerana kediaman mereka musnah 100% selepas dihanyutkan air banjir. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Terengganu, Hanafi Ahmad berkata, 12 keluarga mangsa banjir yang hilang tempat tinggal akan diberikan penempatan sementara atau rumah sewa yang ditanggung oleh kerajaan negeri.
Setelah lebih 2 tahun menyumbang bakti dan menempa pelbagai kejayaan ketika menjalankan kawalan sempadan negara, pasukan petugas kebangsaan NTF dibubarkan secara rasmi. NTF ditubuhkan bagi melaksanakan operasi benteng Op Benteng yang bertujuan membantras kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke dalam negara serta mengekang penularan wabak COVID-19. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Mula ditubuhkan pada 6 Mei 2020, NTF buat julung kalinya melakar sejarah negara apabila berjaya menggabungkan 19 agensi keselamatan dan penguatkuasaan kerajaan di bawahnya untuk melaksanakan Op Benteng. Antara agensi terlibat termasuklah ATM selaku agensi peneraju, PDRM, APMM, Jabatan Imigresen, Jabatan Kastam termasuklah jabatan bukan beruniform seperti Kementerian Kesihatan. Op Benteng melalui kuasa Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 digerakkan oleh NTF atas arahan MKN bagi memperkukuhkan kawalan sempadan negara dari kemasukan parti dan mengekang penularan wabak COVID-19. Usaha ini ternyata berkesan apabila statistik jumlah tangkapan dan rampasan di sempadan negara mencatatkan peningkatan. Operasi kawalan sempadan tersebut dilaksanakan menggunakan kaedah pencegahan, pengesanan dan penghindaran selain pelencongan, penahanan serta pengusiran. Mengguna pakai 6 konsep tersebut sebagai teras atur gerak pasukan, NTF berjaya melakukan tugas cemerlang dan mencapai objektif yang telah diamanahkan. Buktinya melalui rampasan bernilai 1.1 bilion ringgit meliputi barangan seperti dadah, arak dan rokok. NTF turut berjaya menahan 7,490 individu melibatkan 1,444 tekong, 23,894 parti dan 1,377 penyeludup. Bagaimana kita lihat NTF ni sebagai satu gabungan yang dapat mencapai kejayaan sedemikian. Ini adalah disebabkan kerjasama antara agensi-agensi di mana pertukaran dan juga pengkongsian maklumat perisikan yang efektif, perancangan bersama yang mampan serta semangat setiakawan yang utuh. Gandingan kerjasama antara agensi dan sokongan masyarakat yang membuktikan pendekatan whole of government and the whole of society merupakan satu kaedah yang ampuh dalam menangani sebarang isu yang berpotensi menggugat keamanan dan kesejahteraan nasional. Walaupun NTF telah dibubarkan, namun agenda pemerkasaan kawalan sempadan negara tetap diteruskan melalui mekanisme sedia ada di bawah kerangka MKN. Model pengoperasian NTF sebelum ini juga dijadikan pelan tindakan sebagai rujukan pada masa akan datang. Laporan Muhammad Ashraf Ishak, RTM. Sedikit perkembangan luar negara. Beijing digesa tidak menyorokkan maklumat dan berkongsi data diperlukan dunia bagi mengekang jangkitan mendadak COVID-19. Juga Arab Saudi menaikkan kadar caj visa sekali ganda bagi kemasukan semula ekspatriat. Perinciannya dalam rangkuman perkembangan antarabangsa, saksikan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa China sentiasa berkongsi maklumat khusus dan data terkini mengenai situasi COVID-19 di negara itu. Perkara itu penting bagi membolehkan negara lain mengambil tindakan balas yang tepat dan efisien. Antara yang diminta untuk dikongsi, data penjujukan genetik, jumlah kemasukan ke hospital, kadar kematian dan vaksinasi. Jumlah jangkitan meningkat di seluruh China bulan ini selepas Beijing memansuhkan dasar sifar COVID-19 termasuk ujian PCR biasa. Sekurang-kurangnya 1 peluru berpandu balistik dilepaskan Korea Utara. Ujian terbaru itu dilaksanakan Pyongyang beberapa hari selepas 5 drone negara penuh misteri itu terbang merentasi sempadan ruang udara Korea Selatan. Sepanjang tahun ini sahaja 70 peluru berpandu dilapor dilepaskan Korea Utara. Ini termasuk 8 peluru berpandu balistik antara benua.
Arab Saudi menaikkan kadar caj visa sekali ganda bagi kemasukan semula ekspatriat yang tinggal di luar negara itu. Peraturan baru itu menetapkan RM200 dikenakan untuk visa yang sah untuk tempoh 2 bulan. Untuk setiap bulan tambahan, bayaran RM200 lagi bakal dikenakan. Bagi visa dengan kemasukan lebih daripada sekali dan sah untuk tempoh 3 bulan, bayaran RM500 ditetapkan. Bagi melanjutkan tempoh terbabit, RM400 dikenakan untuk setiap bulan. Perkembangan sukan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh percaya impian negara untuk mengecap kegemilangan dalam arena sukan boleh dicapai terutama dalam pemburuan pingat emas pertama negara pada Sukan Olimpik Paris 2024. Selepas menerajui kementerian itu kira-kira sebulan lalu, beliau telah membuat perjumpaan dengan pelbagai pemegang taruh berkaitan. Menerusi hantaran di Facebook, Hannah berkata kejayaan dalam arena sukan bukanlah hasil kegigihan satu pihak tertentu semata-mata. Sebaliknya, ia menuntut pembabitan pelbagai pihak. Atlet, jurulatih, pengurus, persatuan sukan, dasar dan perundangan, pihak korporat, keluarga, sekolah, komuniti dan media semuanya bekerjasama bagi mencapai hasrat negara. Menurut Hannah, pemburuan Road to Gold lebih daripada sekadar pulang dengan pingat dari Paris 2024. Sebaliknya, ia juga berkait usaha membangunkan kemampanan dalam ekosistem sukan. Antaranya mengumpul data untuk meninjau bakat baru di peringkat akar umbi, pembinaan pengkalan peminat atlet serta kaedah meningkatkan ukuran pembangunan dan kejayaan dalam bidang sukan. Menjelang kejohanan badminton terbuka Malaysia 2023, Pengarah Pembangunan Remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Misbun Siddiq meletakkan sasaran realistik sekurang-kurangnya satu wakil negara beraksi di pentas final pada kejohanan berprestij tersebut. Menurut beliau, ia merupakan kejohanan pertama tahun 2023 dan akan menjadi permulaan yang baik sekiranya pemain negara meraih keputusan positif. Saya tengok mereka sudah berada di tahap dunia. Cuma sekarang ni daripada prestasi yang kita akan lihat daripada saingan-saingan daripada beberapa negara yang kita dah tahu mereka adalah tonggak daripada tournament besar begini. Cuma kita lihat sajalah apa yang akan berlaku. Sandaran Malaysia diletakkan di atas bahu juara dunia bergula lelaki Aaron Chia Sohuyik, perseorangan lelaki profesional Lee Zijia selain bergu wanita Perlitan Amtinah bagi menamatkan penantian negara kembali menjuarai kejohanan di laman sendiri. Kali terakhir pemain negara muncul juara adalah menerusi Datuk Lee Chong Wei yang merekodkan gelaran ke-12 pada edisi 2018 selepas menewaskan bintang Jepun Kento Momota di pentas final. Kejohanan badminton terbuka Malaysia 2023 bakal membuka tirai pada 10 hingga 15 Januari di Axiata Arena, Bukit Jalil. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam perpaduan dan selamat tahun baru 2023.